InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan sesi kuliah kita pada malam ni dalam beberapa minit lagi lah, insyaAllah 3 ke 5 minit insyaAllah. Kita sambil-sambil tu kita tunggu kehadiran peserta yang lain insyaAllah. Terus pin start. Okey. Untuk praktis terus. Boleh tu. Berapa minit? Boleh. Boleh. Hah? Boleh. Agak. Boleh. Ada present ni. Ha? Ada present. Tak pasti. Ada. Ada ke? Oh, ada. Ni tak ada present. Bisa boleh. Kita boleh minum dia, insyaAllah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Umar Mukhtar, para imam, Bilal dan para jemaah sekalian. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa, setiap minggu Masjid Husin akan mengadakan kuliah secara online dan akan bergilir-gilir lah ustaznya. InsyaAllah pada malam ini kehadiran Ustaz Umar Mukhtar dan saya pun sudah lihat kehadiran Fadil Ustaz. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Umar Mukhtar yang akan menyentuh serba sedikit kuliah terakhir beliau di Masjid Husin. Dan insyaAllah untuk pengetahuan Ustaz, kita akan berlangsung kuliah sehingga jam 9 insyaAllah. Boleh Ustaz? InsyaAllah falyatafaddal mashkura. اللهم إنا نتوسل إليك ونتقرب إليك بعلمك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والصحابة والتابعين سيدنا وجعلنا وأولياء وأخيا وأخيا أطفال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ عبد القادر النبيلي رضي الله تعالى عنه بسر الثواب الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وتقام الأراد به خيرا في سلوك طريق الأئمة الصديق بالحق والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه في كل الحق ونفس على وصحبه آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم السادة الصالحين في الدارين آمين آمين أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala yang lepas berkenan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita bertemu tuan pada bagi saya hari yang cukup bermakna lah. Malam ini dan kita berjaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi melangsungkan majlis zikrullah, majlis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan tuan-tuan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, khusus jemaah Masjid Husin, juga pada hadirin hadirat selain daripada jemaah Masjid Husin kita nampak sini pun ada juga, dan masya-Allah dapat dan berada di bawah taatan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi kita daripada bala bencana, ujian, nihan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada sebahagian daripada sahabat kita, saudara kita sekalian. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua saya mendoakan kesihatan. Alhamdulillah berdoa dan alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, yang saya rasa dah lama sangat kita berfikir, ya, dah lama sangat kita tak mentelaah kitab ni, ataupun saya yakin tuan ada sebahagian tuan yang mengulang kaji dan sebagainya. Namun kita mendoakanlah, ya, insya-Allah agar Allah Taala berikan kita kekuatan terus menerus sebagai penuntut ilmu, ya, talibul ilmi, ya, penuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sambung perbahasan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi yang mempunyai kitab, kita sebelum ni berhenti pada muka surat 42, ya, pada muka surat pada muka 43 di tengah-tengah perbahasan, ya, di tengah-tengah perbahasan. Mungkin sebahagian boleh lihat presentation audio yang saya telah pun letakkan dekat dalam audio tuan-tuan salinan kitab. Saya rasa tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau rasa kecil, saya cuba buat saat. Saya rasa dah sesuai ni, kotak ni. Tulisan Jawi tuan-tuan, jangan risau. Bukan tulisan Arab tu, tulisan Jawi. Kita lama tak main, kita lama tak tengok kan? Kan Arab tu Jawi ni kan. Ni Jawi kan, Jawi lama. InsyaAllah. Silap saya kita berhenti pada pertengahan perbahasan surat 43 tuan-tuan. Jadi saya ingat memandangkan kita beradab kepada pembacaan kitab, kita mulakan pada awal perbahasan, tajuk perbahasan tersebut, iaitu bab yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Tuan-tuan, bab yang kelima daripada 10 bab dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Dia ada 3 perbahasan besar, 3 perbahasan besar dia, ataupun kitabul awal, kitabul tsani, kitabul salis. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga. Kitabnya satu. Tuan-tuan, kitabnya satu ni. Tetapi dalam satu kitab ni dia bahaskan kepada 3 cabang utama, 3 perbahasan utama. Tuan-tuan, kita dah selesai. Kalau tuan-tuan perasan, ingat balik tuan-tuan, perbahasan pertama kita dah selesai bahaskan, iaitu pada membicarakan 7 anggota zahir. Ingat tak?
kita bahaskan lidah, 7 panca indera. Kita bahaskan lidah, mata, telinga, perut, maluan, kaki, tangan, 7 anggota tersebut secara zahirnya telah pun dibahaskan. Telah pun dibahaskan apa fungsi anggota, apa faedah dunia bagi setiap anggota itu, apa faedah akhirat bagi setiap anggota tersebut. Kita dah bahaskanlah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengerniakan kepada kita ingatan yang jelas. InsyaAllah mudah-mudahan bagi siapa yang mungkin terlepas, bolehlah rujuk kepada PDF ataupun kitab yang saya sedang persembahkan kepada tuan-tuan pada sesi hari. Jadi yang pertama kita dah selesai. Perbahasan berkenaan dengan memelihara 7 anggota. Ini yang musannif pengarang membahaskan. Pertama awal sekali jaga 7 anggota ni, sebab asbab utama kita melakukan maksiat antaranya adalah anggota zawahir kita, jawarih kita, adalah disebabkan anggota yang 7 yang kita tak mampu nak memelihara secara zahir. Maka dibahaskan oleh musannif terlebih dahulu tentang 7 anggota ni terlebih dahulu. Tuan-tuan, kita sedang mengaji kitab tasawuf. Tasawuf ni, sebagian ulama mutasawwifin membahagikan tasawuf ni kepada 2. Satu tasawuf umum, satu lagi tasawuf khususi. Tasawuf khususi, umum dan juga khusus. Tasawuf umum ni ataupun sebahagian ulama tasawuf membahaskan sebagai tasawuf akhlaqi. Kita mengaji tasawuf, tujuan dia nak membersihkan akhlak kita daripada segala perkara yang bersifat mazmumah. Kita mengaji tasawuf sebab nak membersihkan hati kita daripada melakukan perkara yang mazmumah. Mazmumah bermakna tercela, dengan makna tercela. Mazmumah dengan makna tercela. Kita mengaji tasawuf nak membersihkan anggota zahir dan juga batin. Batin maknanya hati kita, roh kita, jiwa kita, qalbu kita. Bahasa nama dia penawar bagi hati, qalbun salim. Penawar bagi hati, hati yang sejahtera. Betul. Jadi ini termasuk dalam pembahagian tasawuf yang pertama. Pembahagian tasawuf yang pertama itu dengan maksud tasawuf umum, akhlak. Ini kita asas, bau pengajian asas berkaitan dengan ilmu tasawuf. Yang kedua iaitu tasawuf khususi, yang khusus ataupun isyraqi. Sebahagian ulama menyebut isyraqi. Tasawuf isyraqi ini tuan-tuan, perbahasan dia yang melibatkan kepada perihal roh, kedudukan roh. Roh berada di alam mulk, roh berada di alam malakut, jabarut, lahut. Banyaklah perbahasan berkaitan dengan tarikat dan sebagainya. Itu bolehlah kita katakan termasuk dalam perbahasan tasawuf khusus. Karena itu tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir kita mengaji tasawuf, kita penawar bagi hati. Ingat kita tasawuf ni tarikat, tapi tak tahu pun kita tarikat dekat dalam ni. Memang sebab kita tarikat tak ada dalam tasawuf umum. Kita tarikat ada dalam tasawuf khusus. Tentang amalan zikir tu, zikir ni, kanzus sa'adah, zikir salawat azimiyah, salawat tafrijiyah, salawat itu, salawat ini. Kemudian cerita tentang perihal maqamat, ada yang nafsu lawamah, malhamah, amarah dan sebagainya, mutma'innah, rafiyah, marfiyah dan sebagainya. Itu perbahasannya itu lebih dikira dalam perbahagian tasawuf umum khusus ataupun isyraqi. Ini yang penting. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi membahaskan tentang tasawuf umum. Ini kitab penawar bagi hati, tasawuf umum. Sebelum, mungkin ada sebagian daripada kita dalam ni tak mengikut pengajian saya pada awal. Jadi saya mungkin dah lama kita tak jumpa dan sebagainya.
membicarakan tentang perihal anggota yang 7. Ataupun jawarih 7. Sebagian ulama menyatakan nafsu sab'ah. Sab'atul nufus. 7 peringkat nafsu. Macam tu 7 yang banyaknya jawarih, apa anggota pencairah itu, macam tu dah 7 peringkat nafsu kita. Itu nanti kita bahas lah. Kan? Nanti kita bahas lah. Jadi dah selesai. Yang ini tuan-tuan, yang bab kedua ni tuan-tuan, dia sedang membicarakan perihal perbuatan ataupun sifat hati. Kan? Musannif pengarang dekat sini pada bab yang kedua, ya. Pada bab ataupun kitab yang kedua lah, tajuk besar yang kedua, membicarakan macam mana nak jaga hati secara batin daripada perkara-perkara yang tercela, mazmum. Ini kitab yang kedua. Jadi kitab yang kedua ni ada 5 bab. Kalau tuan-tuan ingat, ada 5 bab. Kitab yang kedua ni ada 10 bab. Ada 10 bab. Ada cerita kan berkaitan dengan marah, ada cerita berkaitan dengan riak, ada cerita berkaitan dengan buat makan, ada cerita. Itu semua termasuk dalam bab yang kedua. Kan? Kan melibatkan perbuatan zahir, hati. Perbuatan batin hati. Ya? Kalau tuan-tuan boleh tengok apa dia punya tehris. Tehris apa nama? Muka surat. Muka surat ada 10 bab pada menceritakan tentang kitab yang kedua. Kan? Ada 10 bab pada menceritakan kitab yang kedua. Kita telah pun membahaskan 5 bab, baru nak masuk bab yang kelima daripada 10. Jadi pada malam ini yang disebut dalam muka surat 42 yang saya sedang paparkan kepada tuan-tuan pada malam ini, bab yang kelima daripada 10 bab. Dan bab pada yang pertama menyatakan sangat lomba atas makanan. Yang kedua sangat lomba atas berkata-kata. Yang ketiga pada menyatakan marah. Yang keempat pada menyatakan dengki. Yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Sampailah besok yang ke-6, sampailah ke-10. Jadi dalam kitab yang kedua ni ada 10 bab. Kan? Cerita tentang perihal hati. Nak macam mana nak jaga hati kita daripada perbuatan-perbuatan mazmumah. Kan? Perbuatan-perbuatan yang tercela. Bab yang ketiga nanti. Bab yang ketiga nanti kita membahaskan, kita menceritakan tentang sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ya, sebab ada 3 bab inilah di mana tasawuf ini dicapangkan kepada 3. Ya. Pembahagian tasawuf ini juga bila sebut mengaji ilmu tasawuf, tak kiralah tasawuf umumi tu, tasawuf khususi tu, dia menghasilkan kepada 3 perkara. Yang pertama, takhalli, mengosongkan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, tahalli, ya, iaitu menghiasi diri ini dengan segala sifat-sifat mahmudah. Dan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli ini ramai tanya dengan saya, apa maksud tajalli sebenarnya Ustaz? Adakah tajalli ini madad? Kata dia. Maksud madad ni majori untuk orang tu. Satu apa maksud Ustaz? Adakah tajalli ini tiba-tiba zikir berjoget-joget? Kata dia. Adakah tajalli ini dengan maksud dia menjadi isim? Adakah itu tajalli? Tuan-tuan, tajalli kalau dari segi bahasa dengan maksud terserlah, penyerlahan, kurniaan, penyerlahan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba-Nya di atas segala anugerah dan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada Allah. Zahirkan. Contoh kalau Allah zahirkan sifat
sesuatu yang lebih kasih melekitkan kasih Tuhan. Itu tak jadi itu. Contoh. Kita baca Quran. Kita baca Quran seronok sangat. Sampai tak sedar tuan. Kita baca Quran tersebut, kita dah baca seronok, kita dah mendengar kalimah, membaca kalimah Allah Subhanahu wa taala kalam Tuhan ini dengan penuh lazat, penuh rasa syoknya. Dengan memahami kalam Tuhan tersebut, sehinggalah kita membacanya kadang-kadang 10 juzuk satu hari. Ya, 20 juzuk satu hari. 30 juzuk satu hari. Tanpa menyedari masa yang sedang melalui kepadanya. Maka kita tak jadi itu. Allah menyerlahkan anugerah kalam Tuhan ataupun tajalli sama, tajalli mendengar Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia mampu mendengar suara dia baca Quran. Ataupun kadang-kadang bila kita baca Quran, kita mendengar ada satu suara lain pula membaca bersama dengan kita, suara-suara malaikat. Itu kita akan bahaskan di dalam pengajian tasawuf isyra'i lah. Dan tasawuf yang kedua nanti, pembahagian tasawuf yang kedua, tasawuf khusus. Kita berasa lazat atas ibadat yang kita lakukan. Kita berasa keseronokan atas ibadat yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan segala kejadian kepada pasal Al-Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu menyebut pembahagian tajallinya ada 53 jenis pembahagian tajalli. Itu telah kita bahaskan panjang dan lebar. Jadi 3 kitab utama ataupun 3 tajuk perbahasan utama dalam kitab Penawar Bagi Hati yang mungkin kita dah lama terpisah, mungkin dalam membahaskan tersebut. Ala kulli hal, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbahasan kita bab yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta. Tuan boleh nampak ya? Kalau nampak, baik macamnya ada tuan. Baik apa thumbs up orang bawah ni. Dapat. Ya? Boleh nampak apa tu kitab tu? Kita nampak saya muka saya tak hitam nak tengok kitab tu. Ya? Kitab tu nampak kitab yang saya paparkan tu. Jadi pada yang kelima, bab yang kelima pada menyatakan fikir. Ini kita dah bahaskan pada put dan kasih akan harta. Ya? Ketahui olehnya bahawasanya fikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dah sebut sebelum ni, kedekut itu sebahagian ataupun sonif mengarang menyatakan setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Ya? Sebesar-besar yang membinasakan. Kerana berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya, dan barang siapa dipelihara akan fikir pada put dirinya, maka mereka itu dua yang mendapat kemenangan. Maksudnya, barang siapa yang terlindung dia daripada sifat kodokut, maksudnya dia bukan kodokut dah. Kata ayat ini, wa man yuqa shuha nafsih, barang siapa yang dia ni tidak kedekut, dia terpisah daripada sifat kedekut, maka mereka itu dua yang mendapat kemenangan. Ya, banyaklah dalam ayat Quran yang bercerita tentang sifat orang-orang yang menang, qad aflahal mu'minun, maka menanglah orang-orang yang beriman. Kalimah muflihun fa ulaika humul muflihun pun ada banyak juga. Ya, maka mereka ini di kalangan orang-orang yang menang tersebut adalah menang yang di bawah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang menang ini antaranya adalah orang yang beriman. Sifat orang yang menang ini adalah orang yang tidak terlindung dari
Mending kedekut lah. Apa nama silah, kita tahu apa nama silah ni lah. Kan? Kedekut. Dia tak guna kalimah bakhil. Wa man yuqa syuha nafsih. Maknanya paling kedekut. Kan? Kalau haji bakhil tu datang cikgu murni lah, dia tak bagi. Kan? Datang budak, datang cikgu sekolah orang tua, tak ada guru tak ada bagi duit dah. Cikgu murni datang, bagi duit. Kan? Kalau syahih, jangan tuan, memang takkan diberi kodok pun. Sifat orang kodok. Ya, sifat Qarun. Syahih ni sifat Qarun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di bumi Mesir kerana kedekut hak Allah dan hakul ibad ada dalam harta kita. Ya, ada dalam harta kita hak Allah. Kerana itu kena zakat. Tak hanya 25% ni zakat harta. Itu. Ya, 25% itu adalah hak Allah. Ya, hak Allah. Kemudian diberikan kepada astaf yang 8. Itu hakul ibad. Itu hak hamba pula. Itu hak hamba. Dia beri kepada Baitul Mal. Baitul Mal beri kepada astaf yang 8. Itu hak hamba. Yang kita dah tunaikan kedua-dua hak itu kepada Allah dan juga hamba. Ini tentu. Jadi sifat orang yang berjaya, orang yang menang itu adalah tidak kedekut. Dia bersifat dengan sifat pemurah, Rahman. Siapa pula yang apa ni? Okey, baik. Jadi kita sambung. Dan firman ia Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabqaluna bima atahum Allah min fadlih. Kan? Ayat ini surah Ali Imran. Surah Ali Imran, tuan-tuan. Ya? Wala yahsabanna alladhina yabqaluna bima atahum Allah min fadlih. Ayat apa? Ayat ni panjang sini. Ya? Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadlih. Ya? Huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya? Ali Imran 180. Kita tak apa Quran semula. Umar ada di Quran semula. Contoh Saidna dia Quran. So ya, Quran ini dari kan betul. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun. Ya. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, yang dia itu duluan. Ya, apa maksudnya? Ya? Apa maksudnya? Dan jangan menyangka oleh mereka yang fikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya Allah Ta'ala. Ia kebanyakan bagi mereka, bahkan ia kejahatan bagi mereka. Seperti jangan menyangka mereka itu okay, baik. Ayat ini terjemahan dia sampai situ. Ya. Huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Terjemahan dia. Tapi ayat dia tak tertulis. Dia tak tertulis sampai dekat huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Betul dia rujuk surah Ali Imran ayat 180 muka surat 73 dalam resam cetakan resam Muslim. Ya? Baik. Ayat muka surat 73. Muka surat 73 ayat 180 baris bawah dari belah kanan. Betul. Jadi apa maksudnya? Wala yasabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadlih
huwa syarr wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya. Janganlah kita menyangka, janganlah orang yang kedokut itu, orang yang bakhil itu, orang yang syahid itu, mereka menyangka bahawa mereka ini kaya adalah disebabkan kurniaan Allah kepadanya, adalah disebabkan Allah mengasihi mereka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Janganlah kita menyangka bahawa, tuan-tuan, dengan sifat qadaput itu Allah mendatangkan kekayaan kepada kita dengan rahmat dan rahim Allah, dengan rahmat dan rahim Allah. Dan kaya ni sebab Tuhan sayang modal. Dan nak qadaput bukan kita lah. Yang penting buat Tuhan sayang modal. Tak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dengan sifat qadaput tahu bukan bermaksud Allah sayang kat kau. Tak. Tak. Bukan bermaksud harta-harta ini menandakan ataupun menjadi asbab akan kasih sayang Tuhan, mahabbat Tuhan kepada engkau. Akan menjadi asbab akan rahmat Tuhan jatuh kepada engkau. Tidak. Faham tak? Kan? Faham tak? Tak faham boleh faham lagi. Dalam mau dah jumpa. Kan? Jadi, apa yang dia? Wa khairun lahum. Mereka menyangkakan baik untuk mereka. Nah, bal huwa syarrun lahum, bahkan jahat, bahkan binasa, bahkan tak buruk bagi mereka. Bahkan buruk. Bal syarrun lahum. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi. Allah akan menjawab lelaki mereka atas apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat itu. Ya. Walillahi miras samawati wal ardh. Pada Allah itu miras. Ya. Adanya harta-harta, adanya peninggalan-peninggalan yang daripada langit dan juga bumi yang Allah sampaikan kepada kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu kepada kita. Ya. Allah Maha mengetahui akan segala-galanya. Ya. Jadi jangan menyangka bahawa dengan sifat qadaput itu kita berduit, duit kita ni ni kata sayang Tuhan kepada kita. Ya. Duit kita tadi ni tuan-tuan ada bahagian yang kecewa. Ada bahagian daripada asnaf. Ada bahagian daripada anak yatim yang susah. Ada bahagiannya kepada madrasah-madrasah. Adanya bahagiannya kepada fakir miskin. Ada bahagiannya tak kira lah. Kalau dapat RM1, RM1 itu pun ada bahagiannya. Walaupun tak disebut pasal zakat, tapi sedekah. Infak. RM1. Tak apa. RM1. Tak apa. Yang penting, dia adalah sedekah. Dia adalah sedekah. Jika mata banu Adam fanqata amalahu illa min salas. Sedekah jariyah. Mati anak Adam putih. Semua benda lain tiga perkara. Tiga perkara saja. Nabi SAW menyebut yang pertamanya adalah sedekah jariyah. Nabi tak sebut ilmin yang tafi'ulah. Yang pertama. Nabi tak sebut waladin salihin yad'ulah. Yang pertama. Nabi menyebut yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah. Jariyah ni banyaklah tafsiran. Ada yang mengatakan jariyah ni sedekah yang senantiasa sedekah. Istiqamah dia bersedekah. Tentu-tentuan. Walaupun terapet pun masjid Muslim. Tapi masjid Muslim macam-macam iklan ada dikeluarkan dekat Facebook dan sebagainya. Ada nombor akaun yang diterakan, yang diletakkan di bawah iklan-iklan dan sebagainya, maklumat-maklumat di masjid. Selalu tuan-tuan datang masjid sedekah. Tapi tak dapat datang masjid, jangan tak sedekah pula. Yang transfer kan tuan-tuan. Sampai yang mana? Tuan-tuan. Sampai yang mana telefon lah kan ini. Riban-riban kawan. Kan? Transfer lah. Dapat transfer 5 juta, transfer 50,000. Dapat transfer 50,000, transfer 5,000. Dapat transfer 5,000,
bil hasanati falau bi asyri amsalha. Sekali buat 10 Allah Taala balas. 10 Allah Taala balas. Di musim tu tuan-tuan kali 10. RM50 kali 10. Tuan-tuan. Maka semua tuan-tuan. Itu sedekah yang paling afdal. Tak takut orang yang tak fikir nama dia. Bahagia dekat akhirat. Sa'id sifat dia. Bahagia. Dan maaf. Kan? Saat ni baru jumpa dah marah. Dah lama tak jumpa. Tak ada marah. Semangat. Tuan ya. Semangat jumpa tuan-tuannya. 50 orang dalam ni. Tak silap saya Google Meet ni 49 orang je. Ya. Ada 50 orang ni tuan. Ada yang pajak masuk, pajak keluar, pajak masuk, pajak keluar ni. Ya. Itu maksudnya. Kan? Jangan menyangka bahawa kurniaan yang Allah Ta'ala berikan, harta yang Allah Ta'ala berikan, bahkan gaji yang Allah Ta'ala berikan setiap bulan kepada kita semua itu hak kita. Ya? Semua itu adalah hak kita. Itulah maksudnya. Dia ada juga hak orang. Walaupun tak dinamakan zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Itu kata ulama mengatakan sadaqatun jariyatun bima istiqamatin. Makna senantiasa istiqamah. Saya ada seorang hamba Allah. Hajah tu dia tiap-tiap pagi dia buat satu kampung. Singgit. Ya, jadi 30 hari 30 ringgit. Dia buat dia masuk tu. Setiap bulan dia bagi pada saksi saya. Ustaz, ini sedekah subuh saya dari Allah Taala. 70 ringgit dia terus. Ya. Tapi dia punya uang dia tu dia macam amalan dia tu semangat istiqamah amalan dia tu. Jangan menang duit tu. Kan 30 ringgit. Ya, sebenarnya hakikat dia dah boleh duit, tapi amalan dia tu. Perbuatan dia tu. Ya. Inilah makmur mengingatkan kepada dia macam-macam masalah. Banyaklah kita. Kita baca ulang kita. Ya. Apa dia? Artinya jangan menyangka mereka itu akan bahawasanya fikir mereka itu kebanyakan bagi mereka itu. Ya. Tak jadi memang macam ni tuan-tuan. Mereka itu, kebanyakan mereka itu ya. Bahkan fikir itu kejahatan bagi mereka. Ya. Mereka menyangka bahawa dengan sifat kodok itu baik bagi mereka. Sebenarnya sifat kodok itu jahat bagi mereka, buruk buat mereka. Itu maksudnya. Selagi akan dijadikan harta yang fikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Ini terjemahan bagi ayat apa ni? Sayutawwaqu nama bakhilu yaumil qiyamah. Sayutawwaqu nama bakhilu yaumil qiyamah. Ya. Ada 3. Jadi ayat Quran tu dia tak letak, tapi terjemahan ni dia letak juga. Kan? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh." Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada fikir. Ini satu Nabi dah. Tadi dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkut ini sabda Nabi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada sifat perkut dan akan fikir daripada kamu. Ya. Kerana hanya saja binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab fikir. Ya, hadis Nabi, "Iyyakum wasyuha fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh." Ya, tinggalkanlah. Iyyakum tinggalkanlah. Sifat padakut. Ya, tinggalkanlah. Iyyakum wasyuha. Tinggalkan sifat padakut kerana fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh. Ramai orang binasa sebelum kamu itu dengan sifat padakut. Ya, kita ambil satu jelah Qarun kan padakut ambil
seperti Qarun, kan dalam tu ada harta Qarun. Allah Ta'ala tenggelamkan sedalam-dalamnya sehingga menjadi wadi, sehingga menjadi lembah, bertapung air di atasnya. Maksud dengan sifat Qarun yang sangat padapun, kayu. Tuan kalau baca tafsir tuan, harta Qarun tu, yang Qarun dapat jumpa daripada Qarun bumi itu, ibarat 3,000 ekor unta yang membawa kunci-kunci emas, kunci-kunci peti besi. 3,000 ekor unta. Setiap unta tersebut membawa kunci-kunci peti besi dia. Maknanya kalau sekiranya Nabi Muhammad sekor unta dah banyak kunci dah. Ini 3,000 ekor unta. Tapi satu kunci pun tak diberi kat orang. Odokut kita masih kita tu. Itu Qarun. Kita janganlah jadi nanti juga. Ya, latih dulu kat sesuatu. Latih. Ya. Lagi, apa lagi? Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa hijabun nafi binafsih. Salasun muhlikatun, artinya bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Salasun muhlikatun, 3 benda yang membinasakan. Nanti sebut. Yang pertama, syuhun muta'un, kodok yang dituut, kodok teramat-ramat sangat, yang terlalu kedekut. Yang pertama, pasal Nabi menyebut idza mata banu Adam faqata'a amaluhu illa min salas. Mati anak Adam 3 benda yang tak putih, sadaqatul jariyah. Salasun muhlikatun, 3 benda yang binasa. Syahun muta'un, iaitu apa dia? Qadakut yang teramat. Qadakut lawannya kuat sedekah lawannya kuat qadakut. Ya. Yang pertama sekali Nabi letak dalam lidah Nabi. 3 benda yang tak terputus oleh anak Adam bila dah mati. 3 benda. Yang pertama sedekah. 3 benda yang membinasa. Yang pertama qadakut. Qadakut lawan bagi sedekah lawan bagi qadakut. Nabi letak benda tu pertama. Betul? Nabi letak. Nabi letak. Dan orang tak mandang berapa banyak tuan nak rugi dah. Letaklah tempat kerja tu RM1. Tak heran. Ya? Allah tak memandang pada, Allah pandang pada perbuatan tuan, pada hati tuan. Ya? Transfer sekian sen. Tak ada hal lagi. Allah Ta'ala memandang kepada perbuatan hati, bukan perbuatan zahir. Dan itu kita membahaskan tentang perbuatan hati, perbuatan batin. Zahir dah kita bahas kemarin. Selesai. Tuan. Allah memandang, inna Allah yanzuruna fi qulubikum wa la aswarikum. Allah memandang hati kamu, bukan memandang jasad kamu, bukan memandang wajah kamu, bukan memandang luaran kamu, tidak. Ya, dalamnya Allah Ta'ala bagian. Dan dosa dalam ujung-ujung ni nanti, adakah bermaksud bahawa menyayangi kasih kepada harta ini membuatkan kita tak boleh nak berjinak-jinak kepada harta? Tak tahu semua orang kaya tu semua pada kurang. Tak boleh ke kita nak berniat jadi kaya? Macam tu ke dalam Islam? Tak ada. Yang penting hati. Kalau kau kaya, hati kau elok, kau niat sedekah, sikit dapat duit kau sedekah, tak payah tunggu zakat, kau pun kena sedekah, sampai zakat kau pun berzakat, sampai duit kau pun bersedekah, infak dan wakaf. Tak ada salah tu dia kaya lah. Tak ada salah. Ya. Buat masjid sekian. Tak ada masalah. Buat surau sekian. Tak ada masalah. Boleh jadi orang kaya. Adakah kita memusuhi Islam, memusuhi orang kaya? Tidak. Apa ramai? Ya. Khalifah kita yang kaya? Apa ramai? Ulama-ulama kita yang kaya? Ya. Ramai. Ya. Ulama-ulama kita yang kaya, antaranya Imam guru kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Laisi. Imam Lais
radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dia menjadi imam mazhab. Imam Lais ni guru kepada Imam Malik. Di mana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku bercita-cita untuk bertemu dengan Imam Lais, mazhab Lais, yang pada kita kenal dengan mazhab Lais. Imam Lais itu orang ulama yang kaya, tuan-tuan. Tetapi setiap tahun nak mengeluarkan zakat, dia tak diwajibkan berzakat. Apa sebab dia tak diwajibkan berzakat? Sebab sepanjang tahun apabila keluarnya hasil, tuan-tuan, dapatnya duit, habis duit zakat sampai dia menjadi fakir. Oh, fakir mana? Tuan-tuan, nak mengeluarkan zakat harta, duit ada dah. Dia seorang ulama yang kaya, tapi dia duit 10 juta bagi orang. Bukan sejuta, habis licin duit dia bagi orang. Itu dapat 1,000 sesirah duit. Kan? Yang kita lah, ya, orang bilang Uganda ni, jimat ni semua tuan. InsyaAllah Allah bagi dia. Kan? Tu maksudnya. Ya. Jadi Imam Lais, ulama yang kaya tapi fakir, miskin. Dapat duit keuntungan bisnes dia bisnesman. Tahu semua. Dapat untung jual baju ke apa, baju semua boleh. Dia jubah buruk dapat dia. Imam Lais yang guru kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i tak sampai jumpa Imam Lais lah. Dia sampai di Mesir, Imam Syafi'i sampai Mesir, Imam Lais dah wafat. Dapat jumpa anak murid Imam Lais saja. Mazhab Lais ni dah tak ada dah dalam dunia hidup kan, dah tak ada dah. Kan ada riwayat mengatakan fadayya min kalamihi. Imam Lais ni telah pun ditunjukkan, telah pun digelapkan ilmuwan mazhabnya, fikihnya oleh anak muridnya sendiri. Makna sebagai ulama menyatakan anak-anak murid Imam Lais ni bila dah meninggal, habislah mazhab tu, tak ada dah mazhab Laisi. Laisi. Kalau kita mengaji kitab-kitab lama tu, ada di situ mazhab Laisi ataupun pandangan-pandangan daripada ashabul Laisi. Laisi maksudnya pandangan mazhab Imam Lais. Yang pertama disebut sebagai sebab kita ikut nafsu kan, sunyi kita dah. Ini binasa. Tujuh peringkat nafsu nanti kita bahas adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Sehingga ulama membahaskan dengan tujuh fikir yang kita pernah ada tu disusun oleh Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu. Tujuh fikir itu mengikut kepada perihal tujuh peringkat nafsu kita. Yang mana amarah ni nafsu paling bawah sekali, yang di mana kita mengikut nafsu. Lawamah, malhamah menunjukkan kita mengikut nafsu. Kan? Jadi tuan, dan yang ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya, mar'u bi nafsih. Apa maksud perkenan akan seorang akan dirinya? Kan? Dia takut. Kan? Dia kata syok sendiri. Dia yang mengiukan. Kalau pakai baju cantik tu, dia orang pakai cantik. Kalau dia pakai baju tu, dia kata kita mempunyai padahal tu dia remeh. Ya? Itulah maksudnya. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang penting ni tuan. Dan hadis yang bersifat fadilat. Yang penting. Apa dia? As-sahih qaribun min Allah. Qaribun min an-nas. Sahih ni pemurah. Ya, tapi orang kata bagian kalimah kalimah qamus mu'jam menyebut sahih ba'dul minar rahmah.
sama seperti pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Ya? Kan? Janganlah kita menyamakan. Kalau orang tu bagi kita 10 juta ringgit, kita jangan. Bukan maksud macam tu. Dan ada faham tentang kalimah wasallam. As-sakhiyu qaribun minallahi, qaribun minan nas, qaribun minal jannati, ba'idun minan nas. Ya, orang yang pemurah ni dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Itu maksud dia lah. Jadi silakan kita baca terjemahan dia. Wal bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannati, qaribun minan nari. Orang yang qadaqut, yang bakhil kat sini, jauh dia daripada Tuhan, jauh daripada Allah, jauh daripada orang, jauh dia daripada syurga, dekat dia dengan neraka. Wal jahilu sakhiyu, orang yang jahil tapi dia pemurah. Ya? Orang yang jahil tapi dia pemurah, ahabbun ilallahi. Ya? Dikasih Tuhan, kasih dengan Tuhan. Ahabbun maknanya dia dikasih Tuhan lah. Ya? Dekat dengan Tuhan daripada min abidin bakhilin, daripada orang yang kuat amalannya, orang yang kuat ibadat dia sekerakut. Ini kodok tasbih berio, sawabannya berio, juga berio, janggut berio, kan? Ya, Al-Qurannya berkhatam macam-macam. Ini kerakut, syahid, bakhil. Lebih dicukai Allah Ta'ala akan orang yang jahil tapi dia pemurah. Allah Ta'ala lebih suka. Artinya orang yang pemurah hampir ia daripada Allah. Orang yang pemurah hampir ia daripada Allah Ta'ala. Lagi hampir ia daripada manusia. Lagi hampir ia daripada syurga. Dan jauh ia daripada api neraka. Ya? Dan orang yang kikir, yang kedekut, jauh ia daripada Allah Ta'ala. Lagi jauh ia daripada manusia. Lagi jauh ia daripada syurga. Lagi hampir ia daripada neraka. Cuma ada sebut tadi lah. Ya? Yang pemurah lebih kasih kepada Allah daripada yang mengerjakan ibadat yang kikir. Maksud hadis. Maksud terjemahan hadis. Dan dikehendaki yang dikehendaki oleh hadis. Maksudnya, hampir daripada Allah Ta'ala, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Ya, kita nak kata Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Ya, dengan sifat pemurah kita tadi tuan-tuan. Istiqamah. Kita sedekah. Istiqamah. Kita infak pada orang tuan-tuan. Istiqamah. Kita wakaf kepada orang tuan-tuan. Ia menghampirkan kita dengan rahmat Tuhan. Allah. Rahmat ini, rahmat ini. Dia satu rahmat saja kita dah rasa macam-macam. Dalam dunia ni, Allah Ta'ala hanya mencampakkan satu rahmat. Rahmat alam, rahmat matahari, rahmat bulan, rahmat macam-macam dan berapa rasa sekarang ni. Rahmat mengaji, rahmat ketenangan, rahmat kesihatan, rahmat. Semua rahmat rezeki, rahmat macam-macam juga. Itu baru satu rahmat. Dan itu dia kata rahmat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sahibur rahmat. Ya. Empunya bagi himpunan rahmat. Ya. Dalam rahmat, tuan-tuan, didatang daripada himpunan rahmat. Macam alam ni lah. Alam mulk. Kita panggil alam mulk. Alam mulk. Alam mulk ni bersatu alam yang terdiri daripada himpunan alam. Betul? Malakut. Alam malakut itu adalah himpunan bagi alam. Himpunan rahmat. Kita tak rasa lagi, tuan-tuan, rahmat syurga. Kita tak rasa lagi rahmat kesihatan panjang sampai 2-3 tahun. Kita tak rasa lagi rahmat kalau kita meninggal dunia dalam keadaan ketenangan. Kita tak rasa lagi. Itu baru sebahagian daripada rahmat Tuhan.
fiha khalidun. Antara sifat orang syurga dalam diberi yang makanan, diberi yang buah-buahan, ada yang bidadari, kemudian kekal pula sampai dia. Ini semua adalah himpunan rahmat Tuhan. Dan rahmat yang paling besar apabila dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita doakan dan sentiasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita nak dengan asbab bersedekah mendapat rahmat dan pahala. Hampir kita dengan rahmat Tuhan. Hampir kita dengan rahmat Tuhan. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka itu akan dia. Mana ada orang pemurah dibenci ke orang? Betul? Bila kita beri duit ke orang, beri duit dekat seseorang, beri duit dekat masyarakat, beri duit dekat mana-mana topik tuan, orang pasti akan mengisi. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga, diangkatkan hijab antaranya dan antara syurga itu. Allahu Akbar. Makna tuan maqam tinggi orang berserokah. Ya Allah. Sesuatu macam hadis orang baik masjid dah. Man bana masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang baik masjid, maka Allah menyediakan binaan, menyediakan rumah. Allah membinakan dia rumah dalam syurga. Syurga itu pula disebut tanpa ada hijab. Kalaulah orang tersebut ditakdirkan duduk di luar syurga yang tengah-tengah atau duduk di luar, Allah Ta'ala binakan binaan rumah syurga tersebut, dan rumah syurga tersebut tanpa ada hijab dengan syurga Firdaus. Jangan tu. Besar nikmat dia, besar rahmat dia. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga diangkatkan hijab di antara tak ada hijab dan antara syurga itu. Dan dikehendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada rahmatnya dan pahala. Waliyahudillah. Alhamdulillah tuan. Jauh betul daripada pahala. Dan dikehendaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia. Alhamdulillah. Dan dikehendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya dan antara syurga itu. Alhamdulillah. Ya? Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang hampir minal muqarrabina ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita berhenti tangguh kedua pertemuan kita pada malam ini, dan kita akan sambunglah nanti insya-Allah pada perbahasan yang akan datang, dan dalam masih lagi dalam perbahasan sifat yang kelima bab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa yusallimu ala ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya na'udzu bika min al-jahli wal bala wa darki ash-shaqa wa su'i al-qada. Allahumma sabbit ma qara'na wa sallim ma nafas. اللهم اهدنا في الدنيا وعلمنا تأويله. اللهم اجعلنا من أهل المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من أهل التجلي ولا تجعلنا من أهل التولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم. والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Umar Mukhtar. Di sini saya ingin membuat sedikit hebahan daripada Masjid Husin sendiri. Pada esok hari insya-Allah akan diadakan bacaan Yasin dan doa kesejahteraan wabak, anjuran sama klinik kesihatan Seremban 2 dan Masjid Husin Seremban 2. InsyaAllah esok pagi juga akan diadakan halaqah Al-Quran Muslimat pada jam 10 hingga 12 tengah hari, 10 pagi hingga 12 tengah hari. InsyaAllah pada hari Jumaat pula kita akan
bersama kuliah muslimat bersama Ustazah Asma Harun pada jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi, insya-Allah. Mengakhiri kuliah pada malam ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Umar Mukhtar atas perkongsian yang disampaikan. Terima kasih juga kepada semua peserta kuliah online kita pada malam ini, dan dijemput juga untuk sertai dan disebarkan program-program masjid seterusnya, insya-Allah. Di Facebook. Boleh juga untuk mengetahui bahan-bahan Masjid Husin, boleh lihat di page Masjid Husin Semandua di Facebook dan grup Telegram dan WhatsApp Masjid, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terus saya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.